Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kita dalam minggu ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Prasekolah. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah sambungan daripada tajuk minggu lepas, iaitu ibadah puasa. Pada hari ini kita akan memfokuskan niat puasa dan amalan yang dituntut dalam bulan puasa. Niat puasa dan amalan yang dituntut dalam bulan puasa. Standard kandungan pada hari ini 3.5 memahami ibadah puasa. Standard pembelajaran pada hari ini 3.5.4 melafazkan niat puasa. 3.5.5 menyebut amalan-amalan yang dituntut dalam bulan puasa. Maksud puasa. Kita ulang lagi sekali maksud puasa. Apa itu puasa? Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dan disertai dengan niat. Okey, itu adalah maksud puasa. Maksud puasa di sini adalah menahan diri. Daripada apa? Menahan diri daripada apa? Daripada makan dan minum. Dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Bila? Pada waktu bila? Pada waktu terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terbitnya fajar ni waktu bermulanya azan subuh sehingga azan maghrib. Terbenamnya matahari itu adalah maghrib. Kita bermula puasa daripada subuh hinggalah maghrib. Mesti dengan niat. Puasa yang wajib ataupun apa-apa segala perbuatan kita mesti dengan niat. Mesti disertai dengan niat. Mesti disertai dengan niat puasa. Puasa yang kita belajar pada minggu lepas dan sambungannya pada minggu ini adalah puasa yang sama. Puasa yang wajib adalah puasa dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan adalah puasa wajib. Bulan-bulan lain boleh puasa? Boleh. Dinamakan puasa sunat. Niat puasa. Okey, anak-anak semua boleh rujuk buku 1 Pendidikan Islam muka surat 42. Dalam buku 1 Pendidikan Islam muka surat 42 ada niat puasa dan maksud puasa. Maksud niat puasa. Niat puasa tu niat. Kalau kita sebut, kita lafazkan niat itu adalah lafaz. Kalau kita bercakap macam ni, kita lafazkan niat macam ni, ini adalah lafaz perkataan daripada mulut kita. Niat adalah dikosotkan, adalah dalam hati. Itu adalah niat. Macam mana niat puasa? Okey, kamu boleh rujuk buku 1 Pendidikan Islam, muka surat 42. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Okey, kita ulang lagi sekali. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini adalah lafaz niat puasa. Apa maksudnya? Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Niat ni kita sebutkan dalam hati. Dalam hati orang lain boleh dengar tak? Tak boleh. Hanya Allah saja yang boleh
Dengar. Yang penting kita tahu apa yang kita niatkan. Apa yang kita niatkan, yang penting kita tahu apa yang kita niatkan, apa yang kita nak buat. Itu adalah niat yang dikosotkan dalam hati. Niat dalam hati. Yang kita baca ni adalah lafaz niat puasa. Kita ulang lagi sekali. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini adalah niat puasa. Kita mesti tahu dan kita mesti ingat. Okey, amalan yang dituntut dalam bulan puasa. Apa maksud amalan yang dituntut dalam bulan puasa? Maksudnya perkara-perkara pahala ataupun perkara-perkara sunat yang kita boleh lakukan dalam bulan puasa. Kita nak menambahkan amal ibadat. Kita nak menambahkan pahala amal ibadah kita buat dalam bulan puasa, berganda-gandalah pahala kita nanti. Apa amalan-amalan yang dituntut dalam puasa? Dinamakan juga adab dan sunat bulan puasa. Yang pertama, bersahur. Mesti bangun sahur. Kalau tak bangun sahur boleh puasa tak? Boleh. Tapi kita disunatkan bersahur. Ketika mana? Ketika pertengahan malam hinggalah sebelum azan subuh. Pertengahan malam. Bukannya lepas isyak, lepas main tarawih, kita makan. Ini sahur ni. Pagi nanti tak bangun dah. Terus puasa. Itu bukan sahur. Sahur bermula daripada pertengahan malam hinggalah sebelum azan subuh. Itu adalah sahur. Kalau malam sebelum kita tidur kita makan dulu banyak-banyak, itu bukan sahur. Itu apa nama dia? Moreh. Moreh. Makan. Ingat, mesti kita sahur. Yang kedua, melambatkan sahur. Sunat kita melambatkan sahur. Macam mana melambatkan sahur? Maknanya kita sahur tu, contoh kalau azan pukul 6, kita bangun 5.30, kita bersihkan diri, bersihkan muka apa semua, berus gigi. Lepas tu kita sahur sehinggalah sebelum azan subuh. 5 minit sebelum azan subuh, lagi elok kita berhenti. Tapi kalau dah lewat bangun, kita kena pastikan kita sahur sebelum azan subuh. Sebelum masuknya waktu subuh, kita dah habis bersahur. Macam mana pula kalau kita tengah-tengah sahur, tiba-tiba azan, ada pula makanan dalam mulut, kita kena telan ataupun kita kena luah. Kalau kita kena luah ataupun kita kena buang makanan dalam mulut, kita mestilah buang makanan yang ada dalam mulut. Tak boleh kita telan sekiranya kita telah mendengar azan subuh. Sebab tu nak selamat, 5 minit lagi nak azan, kita dah berhenti bersahur. Kita dah berhenti makan. Tu kira pun melambatkan sahur. Sunat kita melambatkan sahur. Sebab apa? Sebab apa kita kena bersahur? Sebab apa kita melambatkan sahur? Untuk nak cukupkan tenaga dalam badan kita untuk kita tembuhi pada waktu siang. Kita nak buat amal ibadah ataupun pekerjaan. Nak bagi kita ada tenaga. Sebab tu kita kena bersahur. Kita kena lambatkan sahur. Okey, yang ketiga, mempercepatkan berbuka puasa apabila terbenamnya matahari. Tadi sahur kita kena lambatkan. Bila berbuka kita kena cepatkan.
berbuka, dengar je azan, Allahu Akbar. Okey, terus berbuka puasa. Berbuka puasa. Berbuka puasa. Dengar je azan terus buka. Jangan nak tunggu azan habis dululah baru buka. Tak boleh. Sunat kita berbuka puasa awal cepat. Sunat kita percepatkan berbuka puasa. Manalah tahu ada orang dia buka puasa, dia tunggu dulu azan. Sampai habis baru dia berbuka. Kita disunatkan berbuka puasa, mempercepatkan berbuka puasa. Dengar je azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbuka puasa. Yang keempat, berbuka puasa dengan tamar atau air. Apa itu tamar? Kurma lah. Tamar tu kurma. Kita disunatkan berbuka puasa dengan kurma ataupun tamar. Kalau kurma tak ada, kita gantikan dengan air. Kalau kurma tak ada, kita gantikan dengan air. Air apa? Air masak. Bukan air apa? Air katira. Air jagung. Air. Kalau tak ada kurma, kita gantikan dengan berbuka puasa dengan meminum air. Ni tak ada, kita berbuka puasa, apa yang kita capai dulu? Air. Air yang kita beli dekat bazar Ramadan. Adalah sunat kita berbuka puasa dengan kurma. Kalau tak ada kurma, kita buka puasa dengan air, barulah kita makan benda yang makanan yang lain, benda-benda lain. Faham? Okey, yang kelima, berdoa ketika berbuka. Kita juga sunat berdoa ketika berbuka. Jangan azan baru nak baca doa. Azan tu kita dah makan, kita baca doa sebelum tu. Apa doa yang biasa Nabi amalkan? Nabi baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu doa kita nak berbuka. Sebelum kita nak makan tu, kita berdoa dulu. Sebelum azan tu kita berdoa dulu. Adalah waktu yang mustajab kita berdoa. Kita berdoa lah apa-apa kita nak doa. Kita minta Allah selamatkan hidup kita. Kita minta Allah permudahkan apa yang kita lalui. Itu adalah mustajab. Waktu mustajab kita berdoa. Disunatkan berdoa ketika berbuka. Azan je, terus kita berbuka. Doa, ingat. Sekurang-kurangnya kita baca, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu doa yang kita selalu baca. Itu kalau kita baca seorang-seorang, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kalau kita dalam keluarga, buka puasa dalam keluarga, kita baca doa, kita baca Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Kita mesti berdoa. Yang keenam, beriktikaf sepanjang bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir Ramadan. Apa maksud beriktikaf? Beriktikaf adalah menetap di masjid. Menetap di masjid. Tujuan dia apa? Untuk mendekatkan diri dengan Allah. Mendekatkan diri dengan Allah. Maknanya kita buat amal ibadah semuanya di masjid. Bila dah beriktikaf di dalam masjid, kita tak boleh keluar daripada masjid tanpa sebarang niat lain. Kita dah beriktikaf dalam masjid, duduk je dalam masjid. Kita mesti suci. Nak beriktikaf dalam masjid, kita mesti bersuci daripada segala-gala hal yang tidak menyucikan. Faham? Beriktikaf maksudnya menetap. Menetap di masjid.
Bukan kita menetap selama-lamanya. Semasa bulan Ramadan tu kita menetap ataupun duduk dekat dalam masjid daripada puasa ke-20 tu, sebelum azan maghrib kita dah mula beriktikaf. Kan dia cakap khususnya 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan maknanya puasa yang ke-20 tu, kita sebelum berbuka kita dah iktikaf di masjid, kita dah menetap dekat masjid sampailah 30 Ramadan, iaitu bila terbitnya matahari 30 Ramadan. Azan maghrib terakhir untuk kita berbuka 10 hari. Itu adalah iktikaf. Kalau tak mampu, tak buat pun tak apa, ni sunat. Kita buat kita boleh pahala, tak buat tak berdosa. Itu sunat. Yang ketujuh, menghidupkan malam dengan amalan yang disyariatkan, termasuk qiyamul lail. Malam-malam kita buat amal ibadah yang banyak. Lepas tarawih kita bertadarus ataupun kita mengaji, membaca Al-Quran. Lepas tu kita tidur. Lepas tu kita bangun 1/3 malam ataupun pertengahan malam, kita bangun qiyamul lail. Bangun malam untuk membuat amal ibadah. Apa qiyamul lail yang kita boleh buat? Solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat tasbih, solat sunat witir. Itu kita boleh masukkan ke dalam qiyamul lail. Kita boleh bangun malam. Maknanya kita lepas tarawih, kita berehat, kita tidur. Lepas tu kita di pertengahan malam kita bangun. Bangun buat amal ibadah. Bangun malam. Qiyamul lail ni maksud dia bangun malam. Buat amal ibadah, memohon keampunan kepada Allah. Okey, yang ke-8, meningkatkan amalan harian. Macam mana nak meningkatkan amalan harian? Maknanya hari-hari tu kita sentiasa buat benda yang kita tak biasa buat. Tujuan dia apa? Untuk kita memohon ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Siang-siang pun kita boleh membaca Al-Quran. Kita bercakap benda-benda yang baik. Kita menonton benda-benda yang baik. Itu adalah untuk kita tingkatkan amalan harian kita. Maknanya kalau bulan-bulan lain kita tak buat, dalam bulan Ramadan ni kita buat. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ni tak ada siapa pun yang boleh hasut kita. Syaitan pun tak hasut kita sebab semuanya kena ikat. Pintu, kalau ingat lagi, pintu syurga semua dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup seketat-ketatnya. Okey, faham? Tingkatkan amalan harian dalam bulan puasa. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tidak ada masalah. Yang ke-9, menunaikan solat tarawih. Bermulanya 1 Ramadan, kita sunat menunaikan solat tarawih. Dipanggil solat sunat tarawih. Paling rendah kita ikutlah orang dekat masjid kat surau tu, buat 8 rakaat, kita pun buat 8 rakaat. Dicampur dengan witir 3 rakaat pun alhamdulillah. Sebab sunat, kita buat kita dapat pahala, tak buat tak berdosa pun. Okey, yang ke-10, bertadarus Al-Quran. Ni yang Ustaz cakap tadi, bertadarus Al-Quran lepas je solat tarawih. Bercampur dengan orang-orang surau ke orang-orang masjid, kita join, kita campur sekali baca Al-Quran. Tak pun kita boleh bertadarus dekat rumah pun
boleh dengan keluarga. Kalau tak dapat dengan keluarga pun, kita seorang-seorang pun boleh bertadarus, boleh membaca Al-Quran. Kalau kat rumah dapat buat dengan ahli keluarga pun, alhamdulillah, cukup 30 hari puasa, cukuplah 30 juzuk kita habis. Dalam satu bulan kita habiskan 30 juzuk Al-Quran. Kita bertadarus ni biar dengan ada orang lain, supaya bila kita baca orang boleh semak. Kalau kita nak baca Al-Quran seorang-seorang pun boleh. Pastikan kalau salah tu kita betulkan. Yang ke-11, menunaikan zakat fitrah dan zakat yang lain. Yang ni kamu kena tunaikan ke belum? Tak perlu. Yang kena tunaikan zakat fitrah ni adalah ketua keluarga. Siapa ketua keluarga kamu? Ayah kamulah. Kalau tak ada ayah, abang kamu. Kalau tak ada abang kamu, anak lelaki di dalam keluarga. Kebiasaannya kalau ada ayah yang bayar zakat fitrah. Zakat fitrah ni kita bayar dalam bulan puasa je, bulan Ramadan je. Bulan-bulan lain kita bayar zakat juga. Zakat-zakat lain. Dalam bulan Ramadan pun kita boleh bayar zakat lain. Lagi banyak, lagi besar pahalanya kita bayar zakat. Kita sucikan harta kita. Faham ya? Zakat fitrah ni bila kamu dah ada duit sendiri, maknanya kamu dah bekerja satu hari nanti, kamu dah ada duit sendiri, kamu kena bayar zakat fitrah kalau mampu. Kalau tak mampu, tak perlulah kamu bayar. Dia sunat menunaikan zakat fitrah. Bagi yang mampu. Jangan kalau tak mampu, jangan sampai meminjam. Sebab apa? Nak bayar zakat. Pastikan duit zakat tu daripada duit kita sendiri. Okey, yang ke-12, memperbanyakkan sedekah. Memperbanyakkan sedekah. Kalau ada duit RM5, sedekahlah RM1. Dekat tabung masjid ke, tabung surau ke, faham? Ataupun kita pergi bazar Ramadan, kita jumpa orang susah, nak makan pun, duit pun tak cukup, kita pun boleh bersedekah. Sedekah ni bukan duit je, makanan, barang-barang yang boleh membantu orang lain. Banyakkan sedekah. Bagi sikit. Tak banyak, tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Alhamdulillah, tak ada masalah. Pada pahala apa yang kita buat ni bukan nak nampakkan pada mata orang lain. Pada pandangan Allah. Kalau kita banyak sedekah, biarlah orang nak cakap apa pun, belagak ke apa, yang penting kita banyakkan sedekah. Kalau kita terfikir, kalau aku sedekah Kang, orang cakap apa pula? Itu lagilah kita kena bersedekah. Kalau tidak, kita dah kita dah macam berfikir secara riak pula. Kita dah riak pula macam tu. Lebih elok kalau kita terfikir macam tu, kita terus beri sedekah kepada orang lain. Yang ke-13, memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Yang ini pun satu lagi perkara-perkara sunat yang boleh kita buat. Kebiasaannya masjid dan surau setiap kali bulan puasa, diorang masjid dan surau akan anjurkan berbuka puasa di surau ataupun di masjid. Itu maknanya memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Bila dianjurkan bagi makanan kepada orang yang berpuasa adalah sunat. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Kalau boleh buat, contoh kita masuk nama dekat surau, kita ambil
berbuka puasa. Satu hari kita ambil berbuka puasa, bagi makan orang yang berbuka puasa di surau ataupun di masjid. Kalau tak dapat berbuka, kita bagi makan, bagi makan dan minuman pada waktu moreh. Waktu moreh tu waktu selepas tarawih. Pun untuk orang yang berpuasa, banyak pahala bagi makan kepada orang yang berpuasa. Yang ke-14, bersederhana dalam berbelanja dan makan. Ingat, sunat kita bersederhana dalam berbelanja dan makan. Macam mana tu? Kalau kita pergi bazar Ramadan, kita beli apa yang perlu sahaja. Jangan nampak ayam golek, nak beli ayam golek. Nampak air katira, nak beli air katira. Nampak makanan tu nak beli, nampak minuman tu nak beli, nampak makanan tu macam tak pernah makan pun nak beli. Kita belanja secara bersederhana. Makan yang perlu, jangan membazir. Adalah lebih elok kalau kita beli makanan, kita ada duit lebih, kita beli makanan lebih, lepas tu kita pergi sedekah kepada orang berpuasa yang lain. Itu pun elok juga. Ingat bersederhana dalam berbelanja dan makan. Jangan kita jadi orang yang suka membazir. Bila kita jadi orang yang suka membazir, kita adalah seperti kawan syaitan. Syaitan suka membazir. Kita jangan jadi kawan syaitan. Okey, yang ke-15, menjaga panca indera dari melakukan maksiat. Apa itu panca indera? Mata, telinga, mulut. Kita kena jaga tangan dari melakukan maksiat, daripada melakukan dosa. Mata jangan tengok benda yang tak elok. Mulut jangan cakap benda-benda yang tak elok. Telinga jangan dengar benda yang tak elok. Tangan jangan buat benda yang tak elok. Kaki jangan pergi tempat-tempat yang tak elok. Kita kena jaga panca indera kita supaya amalan pahala kita akan banyak dalam bulan puasa, insya-Allah. Okey, yang terakhir, menunaikan yang ke-16, menunaikan umrah jika mampu. Ini sunat. Kalau mampu pergi buat umrah masa bulan puasa, alhamdulillah, silakan. Kalau tak mampu, tak perlu. Kalau mampu, buat umrah. Kalau tak mampu, simpan lagi duit. Terus pergi buat haji. Bila sampai bulan pergi haji nanti. Ini adalah amalan-amalan yang dituntut dalam bulan puasa. Yang Ustaz kemukakan, yang Ustaz ajarkan kamu pada hari ini ada 16 amalan. Banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh buat. Kadang-kadang amalan-amalan yang kita buat ni, kita tak sedar. Rupa-rupanya amalan tu boleh mendapatkan pahala untuk kita. Kita boleh dapatkan pahala melalui amalan yang kita buat tu. Kita kena ingat apa yang kita belajar, kita kena amalkan. Jangan kita belajar, lepas tu kita tak amalkan. Sama macam pokok tumbuh cantik, besar, tapi tak ada buah. Faham? Kalau ada ilmu, amalkan. Jangan ada ilmu, buang. Ada ilmu, amalkan. Ataupun sampaikan kepada orang lain. Faham? Untuk latihan, sekian saja untuk hari ini. Latihan untuk hari ini, Ustaz nak kamu buat buku pendidikan Islam, buku 1 buku pendidikan Islam, buku 1. Jangan salah buku pula. Pendidikan Islam, buku 1. Jangan ada yang salah buku. Ustaz nak buku pendidikan Islam, bukan buku bahasa Arab, bukan buku Jawi. Buku pendidikan Islam, buku nombor berapa? Buku nombor 1. Ustaz nak kamu buat latihan. Faham muka surat dia. Muka surat yang kamu kena buat, muka surat berapa? Hari minggu lepas kita punya latihan
Kita buat dalam Google Form. Minggu ni kita buat latihan dalam buku. Buku 1, buku pendidikan Islam, muka surat 42 dengan 43. Ingat. Muka surat 42 tu kamu warnakan. Kemudian hafal. Apa dia? Niat puasa lah yang tadi kita belajar. Itu muka surat 42. Muka surat 43 tu kamu warnakan dan suaikan gambar amalan di bulan Ramadan. Gambar yang amalan yang baik dalam bulan Ramadan. Jangan kamu suaikan, warnakan gambar yang tak elok. Ustaz nak kamu warna dan suaikan gambar yang baik, yang elok, yang sesuai kita buat amalan dalam bulan Ramadan. Ingat muka surah 42, muka surah 43. Lepas tu buku 1, pendidikan Islam. Okey, sekian saja untuk hari ini. Ustaz harap kamu faham apa yang Ustaz sampaikan dan kamu amalkan. Walaupun dalam bulan-bulan lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.